antara tanda-tanda ahli syurga ialah orang yang membelanjakan hartanya ketika senang dan susah. Dia senang, tak apalah, boleh kan? Cuba kita susah. Mulalah itu. Tak cukup ni, betul tak? Dan membelanjakan harta kepada orang yang meminta dan tidak meminta. Mudah-mudahan masing-masing. Tapi melihat saudara mara kita, keluarga kita yang dekat dulu, apa keperluan-keperluan mereka. Zakat itu one off, sekali setahun saja yang kita bayar, betul kan? Tapi hak yang selalu kita hulurkan, insyaAllah semua Nafkah bapa kepada anak, tadi diri sendiri. Bapa dan datuk ke atas wajib beri nafkah pada anaknya, cucu dan ke bawah. Bapa, datuk dan ke atas. Tanggungjawab ni cucu-cucu ni, yang kematian mak ayah, anak yatim piatu datuk, ataupun berlaku perceraian contoh, atau berlaku sakit di sebelah dengan suami sakit, dia tak mampu nak buat kerja, nak cari rezeki. So, siapa yang bertanggungjawab? Bukan isteri ya puan-puan, bukan. Tapi kita ni memang isteri lah, orang Kelantan kata suku sembah, tahu tak? Puan-puan Kelantan ada tak kat sini? Buat kerja suku sembah, nak cerita, cari duit untuk sara suami dan keluarga. Dia dah jadi macam itulah dalam masyarakat kita dah. Tapi sepatutnya datuk dia tu yang ambil alih. Sepatutnya. Tapi hak berlakunya tak patutnya. Saya minta maaf mak semua, betul tak? Reality. Sebab tu mereka ini, mereka dapat harta pusaka tau. Harta pusaka betul tak mak semua? Kalau berlaku kematian suami, mereka ada hak untuk mendapat harta pusaka tau. Ada bahagian-bahagian mereka. Kenapa dibagi gitu aja? Tidak muslimat semua. Tapi sebab mereka bertanggungjawab. Harta tu datang dengan tanggungjawab. Bukannya bagi macam tu. Tapi hak berlaku di sebaliknya, yang saya kata tadi tak patut berlaku. Minta maaf muslimat semua Dia dah jadi satu kebiasaan. Bila suami sakit ke, suami meninggal ke, siapa yang akan buat kerja cari nafkah? Apa saja keperluan anak, betul tak? Memang isteri muslimat semua. Saya minta maaf. Bukan niat kepada sahabat kita. No, tidak Tidak saya nak kata. Tapi tak makan anak kita sekarang ni kalau tak ada. Betul tak? Nak mengharap macam tu. Tapi ada juga. Tapi dalam Islam begitulah keadaannya. Bapa dan datuk ke atas wajib beri nafkah pada anaknya, cucu dan ke bawah. Kalau bapa anak lah, betul tak? Kalau datuk kepada cucu. Okey. Oleh itu bapa bertanggungjawab memberi semua jenis nafkah kepada anak-anaknya, sama ada lelaki atau perempuan. Jika mereka tidak mempunyai bapa, maka datuk wajib mengambil alih tanggungjawab tersebut, dan begitulah seterusnya. Wajib tahu datuk. Kalau tak ada datuk, pakcik lah. Orang-orang yang boleh dapat harta pusaka, dan bila berlaku masalah apa ni muslimat semua, penjagaan anak, radha'ah, kan? Jadi golongan-golongan mana yang berhak untuk jaga anak kalau berlaku kematian ke, perceraian ke? Orang-orang inilah yang berhak, yang juga bertanggungjawab dari segi memberi nafkah. Muslimat semua. Jadi sebab itulah muslimat semua, kadang-kadang saya rasa itulah barangkali insya-Allah 5 tahun lagi ke 10 tahun lagi kita ke masyarakat kita tidak sebagaimana sekarang lah dari segi bab nafkah, kan? Kita harap gitulah. Kesedaran demi kesedaran, peringatan demi peringatan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sebab kalau tidak, kita tengok macam banyak kes, saya dah pernah sebut, ada seorang isteri, dia kata, ustazah, suami saya meninggal muda, sangat muda, aksiden, 40 tahun umur suami. Jadi anak-anak sedang-sedang lah, berderet 45 orang. Jadi ustazah, saya beli harta, rumah, saya beli apartmen 2-3 buah ustazah, sebab mungkin dia tak kerja perempuan, tapi mungkin harta daripada mak ayah dia, mungkin, saya pun tak tanya ambil mana, betul tak? Tapi dia kata, saya buat nama suami sebab saya malas nak turun naik urusan pembelian yang kadang-kadang kena turun naik banyak kali, betul tak? Jadi saya semua bagi kat suami je duit, abang belilah.
Berapa pun saya tak tanya, tapi dia ada 3 buah apartmen. Okay. Jadi bila suami meninggal dalam keadaan macam tu, apartmen ni sudah menjadi harta pusaka. Jadi dia perlukan duit cash untuk nak menyara diri dan anak-anaknya. Sebab hal lain-lain semua, EPF tak ada nama bini, ayah ambil. Tak bagi. Insurans dapat kat mak dengan ayah. Mesti mat semua. So tak dapat lah, tak ada lah. Jadi dia tak dapat, dia kata. Hanya rumah sewa dia dapat, yang apartmen bagi sewa tu, itulah yang dia dapat duit cash untuk anak-anak dia. Jadi sekarang ni Ustazah, saya perlukan duit cash. Anak saya nak makan hari-hari, anak saya nak sekolah. Tapi semua harta-harta tu nama suami dan telah menjadi harta pusaka. Yalah, tak patutlah mak dengan ayah dia ambil, betul tak? Sebab anak ni masih belajar. Walaupun nama dia, betul tak? Tapi harta dia muslimat semua kan? Harta. Padahalnya Ustazah, memang saya yang beli. Apa bukti puan beli? Tak ada siapa boleh cerita, suami mati dah. Sebab itu muslimat semua, yalah, bukanlah kata kita, bang, hak ni nama saya tahu. Bukanlah gitu kan? Tapi kena pandai-pandai lah. Kena cerdik juga kan? Kita tak tahu siapa yang pergi dulu kan? Itu saya minta maaf muslimat semua. Saya kongsi pengalaman orang lain untuk menjadi tauladan kepada kita. Sebab kita tahu dia nak pergi ida dulu ke, kita dulu ke, apa-apa yang dah anak-anak dah besar, dah bekerja, tidak ada masalah. Tapi yang mana anak masih kecil, bukan tak percaya pada ayah dia, no, tidak, betul tak? Tapi bab harta ni manusia dia lain sikit. Bila pergi mahkamah, dia kata, mula-mula ayah dia kata tak apalah, dia tak nak tuntut ni hak cucu dia. Tapi bila hakim tanya 3 kali, tak jadi hak geleng kepala. Betul ke ni cik? Tak nak, sebab dia perlu tanya 3 kali, betul tak? Takut berubah hati selepas ini. Mula-mula tak ambil lah, tak apa, ni hak cucu-cucu saya, dia kata. Tak apa, saya pun dah dapat bahagian saya. Yang kedua, tak apalah, tak ada dah cerita tu. Yang ketiga, hangguk balik. Hangguk muslimat semua. Jadi terpaksa dibicarakan, dibahagikan mengikut faraid. Muslimat semua. Itu saya just kongsi muslimat semua, tapi nak ceritanya manusia ni begitulah. Sebab tu dalam hadis kursi Allah kata, jangan kamu masuk rumah Allah melainkan dalam keadaan hati kamu yang suci bersih. Apa makna hati yang suci bersih? Tak ada rasa tamak, tak ada rasa dengki, tak ada rasa dendam. Masuk masjid, biarlah dalam keadaan hati yang sangat bersih. Tak ada dengki nak marah orang, dendam, tak ada. Yang kedua, tangan kamu yang bersih. Mana tangan kamu yang bersih? Pulang balik hak orang. Hantar balik. Bila ada menyangkut dengan manusia, tak kira lah daripada sekecil-kecil sampai kepada sebesar-besarnya. Tapi bab harta pusaka, saya ingat tak berapa juruh, betul tak? Faham juruh ke apa? Tak berapa bagus. Dah, minta maaf. Kurang bagus harta. Jadi saya harap puan ke, saya ke, biar benda-benda macam ni bagus, cantik, tangan yang bersih. Kan kita dengar bagaimana ceramah Ustaz Dasuki kata, seorang diazab oleh Allah SWT di zaman Nabi Allah Musa selama 70 tahun. Kenapa? Disebabkan dia ni penjual kayu, dia ambil ranting kayu buat bersugi, buat congkak gigi. 70 tahun dia azab oleh Allah SWT. Itu ranting kayu. Kita ni muslimat semua, bukan ranting dah pokok. Minta maaf, zaman-zaman kerja dulu dah, sebahagian kita dah YB dah, yang bersara dah. Zaman-zaman bekerja dulu, ada balik kertas kat rumah daripada pejabat? Ada. Pen? Ada. Stapler? Paling tidak obat stapler tu. Peluru dia. Minta maaf tak? Kalau kayu ranting ini pun boleh diazab oleh Allah SWT selama 70 tahun. Banyaknya dosa kita ni, betul tak? Kalau Allah tak ampunkan. Tapi dengan Allah
Tak apa, insya-Allah. Itu janji-janji Allah kepada hamba-hambanya. Tetapi antara kita sesama kita, itu yang masalah. Itu yang problem yang sangat besar. Jadi kalau kita nak bagi balik lah ke tahap kita ambil tu, nak bagi balik ke siapa? Rasa-rasa kalau dia hantar balik kat pejabat boleh 10 ring tu selesai ke? Betul tak? Wallahualam. Yalah, itulah katanya kena banyak kebaikan lah. Nanti esok-esok yang tu lah nak dibayar atas salah silap kita. Tapi kita tak nak jadi orang muflis di hari kiamat nanti. Hak baik habis bagi orang, hak jahat orang datang ke kepala kita. Allahu Akbar. Wal-iyazubillah. Semasa kita hidup ni ada orang yang kita boleh minta maaf, minta maaf.